أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Yang berusaha Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bersama pada bulan ini, dan malam ini kita ambil ada sedikit berkurang 2 muka tajuk yang bulan sudah yang tak sempat kita habiskan, iaitu di bawah tajuk sabar pemaaf. Kemudian kita masuk kepada bab 14 nanti, iaitu bab pemurah. Tempoh hari kita ada yang bulan sudah tu kita ada cerita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan peristiwa fitnah yang besar yang dilemparkan ke atas isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tergugat jugalah keadaan mereka tu, termasuklah sahabatnya yang baik dan juga bapa kepada Aisyah, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehinggalah Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nur menerangkan kedudukan yang sebenar. Baik, yang kita nak baca malam ni cerita ataupun kisah selepas daripada kejadian tu. Sebab dia fitnah ini dimulakan oleh Abdullah bin Ubay atau lebih dikenali dengan bapa munafik. Baik, dah habis selesai kisah tu, kita tengok di paragraf yang akhir tu ditulis, sehubungan dengan peristiwa fitnah tersebut, salah seorang daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang bergantung hidupnya kepada Abu Bakar turut terlibat dalam mencemarkan kehormatan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada adik-beradik Saidina Abu Bakar yang Saidina Abu Bakar duk sara dia tiap-tiap bulan. Tu cerita dia itulah. Duk bagi makan, duk bagi duit gitulah, duk bagi tiap-tiap bulan. Tapi dia ni dia adalah di antara orang yang menyebarkan fitnah ke atas Aisyah. Dia mengabaikan terhadap kewajipan agama. Hubungannya semakin jauh. Setelah Abu Bakar mengetahui, beliau bersumpah tidak akan menghiraukannya dan persaudaraannya. Lepas pada kejadian tu, Sayyidina Abu Bakar pun tak sukalah. Orang yang dia duk tolong, duk sara bulan-bulan bagi makan, orang tu yang duk sebar fitnah terhadap Rasulullah, sebar fitnah terhadap Aisyah, dia tak senang. Jadi dia ambil tindakan untuk tak mau tolong. Tu kata sangat kat aku tu, tak tolonglah. Habis senang cerita gitu kan. Islam tidak membenarkan dengan sikap Abu Bakar. Dah tak boleh. Di sini ni ayat Quran turun. Kemudian turunlah ayat Quran kepada Rasulullah. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
Ni surah An-Nur. Kalau awal surah An-Nur tu cerita pasal hadisul ifki tu lah. Cerita fitnah terhadap Aisyah. Kemudian dia sambung ni lah. Sambung surah An-Nur ni, ayat yang ke-22 ni dia terang. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu, macam Sayyidina Abu Bakar lah, orang dah harta, lapang hidup semua, bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Itu anjuran daripada Quran. Suruh supaya Abu Bakar memaafkan. Itu lebih baik. Kita ambil lah pelajaran daripada sini. Kalaupun orang buat buruk dekat kita, artinya bila bantuan tu, kita pilah bantu. Jangan sampai kita tinggal begitu saja. Macam cerita Abu Bakar ni dahlah seagama Islam. Lepas tu ada kena mengena pula adik-beradik. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kita nak Allah ampunkan dosa kita, tapi kesalahan orang pada kita tak mau ampunkan. Ya. Sebut lagi tu. Aku tak ampun sampai mati. Tu. Yang dahsyat. Sebut tu. Biar dia kata, sampai akhirat esok di padang mahsyar kita kira. Kemah dia kan. Dengan turunnya firman Allah itu, Abu Bakar meneruskan bantuannya kepada saudaranya itu sambil berucap, aku ingin Allah Subhanahu Wa Taala mengampuniku. Gitu. Jadi kalau nak, kena gitulah. Kita nak Allah ampunkan dosa kita tu macam tadi ya, melepas sembahyang baca doa, kita minta dalam doa tu Allah ampunkan dosa kita dan sebagainya. Kalau nak benda tu, hak orang salah dengan kita ampunlah. Kita kena ampunlah. Syurga bukan milik kita, syurga hak Allah. Syurga tu hak Allah. Ingat bila kita tak ampunkan dosa orang, orang tak boleh masuk syurga. Silap-silap kita yang tak masuk, kan? Orang tu lepas masuk gitu. Baik, kita masuk bab yang baru, bab yang ke-14, pemurah. Islam memerintah pemeluknya supaya mengeluarkan harta kekayaannya pada jalan yang baik. Itu satu, diperintah keluarkan harta. Dan mencela orang yang bakhil. Samping itu juga Islam mencela orang yang bakhil, yang tidak mahu membantu orang lain yang memerlukannya. Islam menghendaki agar orang Muslim bermurah hati dan dermawan. Dan menganjurkan supaya kaum muslimin berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dan menjadikannya sebagai kegiatan utama dalam kehidupannya seharian. Dalam sehari-hari kita hidup tu, kita kena ingat, kita kena ada benda kebaikan yang kita buat. Ni dah malam ni, dah pukul 7.50 dah. Kita bangkit pagi tadi daripada pukul 4.30 ke pukul 5 dah. Cuba duduk balik kita fikir apa kebaikan yang kita buat hari ni. Kena ada. Tak boleh tak ada. Kena ada. Kita kena ada kebaikan yang kita buat hari ni tu kena ada. Takut duk hitung semua hak jahatnya ada. Hak baik tak ada kan. Kena tengok benda-benda tu semua. Islam menghendaki agar Muslim bermurah hati dan dermawan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang membelanjakan, yakni mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang, tak kira apa aja boleh, boleh bagi ke orang tu, bagilah. Dengan cara senyap atau terbuka. Orang tahu ke, orang tak tahu ke, pergi tengok ada orang derma tu, QR code kita ambil buh itu, apa pun tak tahu, kita bagi itu. Ataupun orang tahu, orang nampak, kita buh duit dalam tabung dan sebagainya, tak kisah mana-mana pun. Maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Tak bimbang. Tiap-tiap hari bila dia buat kebaikan, Allah lindung dia daripada perkara-perkara kejahatan.
serta mereka pula tidak akan berduka cita. Ya? Kemurungan, haduk jadi stres. Susah nak keluar duit tu, nak belanja, sama ada secara terang ataupun secara tertutup. Hak orang mudah bagi duit ni, duk bagi derma, duk bagi bantuan, tak mesti duit lah, apa saja bagi bantuan, mudah ajak orang makan dan sebagainya. Dia tak ada rasa sedih, tak ada stres. Muka elok ya, kan? Tak ada berkerut muka dia. Umur 30 tahun, muka macam 60 tahun tu, berkerut. Kan? Duk susah hati. Kedekut tu. Jadi itu lah. Dia orang yang senang hati. Dia tak ada fikir apa dah benda-benda tu. Senang hati. Tuhan bagi dekat dia, dia boleh buat baik, belanja orang makan. Alhamdulillah lega. Hari ni ada dah orang boleh habuan dah. Dia pun dapatlah dia bagi kat orang. Kan dia nak cerita kat orang. Dia seronok. Ni duk fikir tu. Hari ni berapa bulan. Duit dah nak habis dah. Hari tu baru dapat dekat Dipa Bali tu. Tu duk fikir tu. Penin duk fikir pasal duit. Pasal lagi duk kedekut itulah. The more you give, the more you get. Lagi banyak kita bagi, lagi banyaklah kita dapat. Orang Muslim wajib menjaga hartanya agar ia dapat menggunakan dengan jalan yang baik. Harta miliknya tidak boleh dihabiskan semata-mata untuk kepentingan dirinya sahaja. Semua hak dia. Jangan begitu. Belanja duit tu untuk orang lain juga. Dia mesti memberikan hartanya dengan ikhlas kepada orang lain yang ingin menikmati kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang dilimpahkan kepadanya. Share. Apa yang ada, kita share. Share dengan orang. Lah ni benda tu makin kurang. Walaupun rumah kembang dinding, rumah teres tu, tapi jiran sebelah nak rasa lauk semangkuk payah. Dulu walaupun rumah tu jauh-jauh ada dengan pokok nangka, pokok nyok, nak pergi rumah sebelah tu jauh gaklah, tapi boleh dapat. Kan? Ada tukang duk hantar makan, pergi makan mai ada. Lah sebelah rumah ya. Dinding pun share kiri kanan. Tapi nak boleh semangkuk tu, payah jumpa. Kan? Kalau bulan puasa dulu meriah. Lah tak meriah macam tu dah. Benda-benda tu kita nak bagi makan tu. Tuan-tuan kena ingat kita kalau dia ada hadis Nabi dia sebut tu, kalau kita tidur malam dalam keadaan kenyang sedangkan jiran kita tu lapar, kita akan ditanya. Kita akan ditanya. Sebab tu Nabi hari tu kita dah ambil dah hadis tu. Nabi pesan dah dekat Bilal. Masa tu ada kurma. Bilal bagi Nabi makan kurma. Adalah lauk sikit situ. Esok tu Nabi tengok ada lagi. Nabi kata apa kat Bilal? Bukan semalam habaq dah suruh bagi kat orang. Jangan duk simpan. Tu. Nabi tak mau makanan dia tu simpan. Simpan makan dia apa je tak bagi. Tak bagi kat orang. Dia tak mau. Makan. Pakat ada kita makan. Hari tak ada kita puasa. Ada kita makan. Itulah kan. Ni kita yang makan. Jiran sebelah tu. Kesian kat dia kan. Anak-anak dia kadang duk main belangut tepi pagar. Gitu. Kesian kita tengok. Perih kering dia. Makan tak cukup. Kita gamak gitu nah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Yabna Adam, innaka an tabzulal fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadul ulya khairum minal yadis sufla." Wahai anak Adam, apabila kamu memberikan kelebihan yang ada pada kamu, itu adalah lebih baik bagi kamu. Kelebihan yang ada pada kita bagi dekat orang, itu lebih baik. Masak, bagi lebih sikit, lepas tu bagi kat orang semangkuk, itu lebih baik. Apabila kamu tidak mahu memberikan, akan menjadi bahaya bagi kalian. Tapi bila kita tak bagi, benda tu akan jadi bahaya pada kita. Akan ditanya. Kamu tidak akan disesali orang lain apabila hidup sekadar apa yang diperlu kamu sehari-hari. Tak ada apa, tak ada masalah. Hidup kita ala kadar saja pun tak ada masalah. Tak ada siapa nak menyesal. Mulailah memberi pertolongan kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu. Bila kita nak tolong orang yang ada tanggungjawab dia tu dekat kita. Kita ada. Tu wabda biman ta'ul tu, kalau bahasa kita nak kata macam mana? Mulakan dengan adik-beradik. Tu dulu.
Pergi tengok abang kita susah ke senang ke, pergi bagi bantuan kat dia. Anak menakan kita tu mengaji ke, tak mengaji ke, boleh nak sambung pula ke, duit ada ke tak ada, nak pergi yuran bayang ke tak bayang, pergi tolong kat tu. Ada lagi lebih, ada adik kita, tolong adik kita. Ada mak menakan kita, tolong. Ada pak menakan kita, tolong. Gitulah. Mulakan dulu. Jangan duk nampak jauh tu. Duk nyampak seberang laut tu, pergi duk tolong adik-beradik tepi rumah ni, tak ambil peduli. Tak, Nabi pesan dah. Wabda biman ta'ul. Mula nak tolong ni bagi yang ada tanggungjawab kita kat depa ni. Kita ada hubungan depa. Mula yang tu dulu. Ketahuilah bahawa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran telah menjelaskan makna hadis tersebut melalui ayat yang melarang hidup boros dan memerintahkan supaya memberikan kepada kaum kerabat fakir miskin. Kaum kerabat fakir miskin. Yang tu dulu, kaum kerabat dulu. Hidup boros adalah perbuatan yang sangat tercela kerana orang yang bersangkutan suka membuang harta dan memuaskan nafsu. Jangan sampai macam itulah. Jangan boros. Dengan demikian, lantas apa yang masih tinggal untuk dapat menunaikan kewajipan menolong orang lain yang memerlukan sebagaimana yang telah diharuskan oleh agama, supaya ada baki boleh tolong orang. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Tu disebut dah kerabatmu. Dalam Quran pun dia letak adik-beradik tu dulu. Lepas tu baru orang miskin. Lepas tu barulah musafir. Tu cara kita nak bagi bantuan. Tengok dulu adik-beradik. Dan janganlah kamu membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sebab itu adalah sifat syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Jadi kita pergi duk jadi saudara syaitan, sedangkan syaitan itu kufur dengan Tuhan. Jadi jangan duk buat perkara-perkara yang membazir. Al-Quran juga telah menekankan supaya setiap Muslim berbuat baik kepada orang yang memerlukan pertolongan dan menasihati mereka agar jangan putus asa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sentiasa mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah. Apabila dia tidak mempunyai sesuatu untuk memberi pertolongan yang diminta, hendaklah dia bertutur dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Kalau ada orang minta, kita tak boleh bagi, tak apalah. Bukan semua orang ada. Kalau kita tak boleh bagi, buat macam mana? Balas balik dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Abang lah elok-elok. Kan? Abang elok-elok. Jangan duk marah kat dia pula. Kan? Dia duk minta, kita duk kata dia. Mai kerja duk minta kat orang, ya kerja malas. Dia duk kata kat orang itu. Kan? Duk kata itu, tak mau bagi sudahlah. Tak mau bagi, sudah. Yang duk kata kat orang. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak dapat melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Tuhan ajak Nabi macam tu. Janganlah bila orang ni kita berpaling. Tak boleh, tak apa. Orang mai kadang kita tengah makan, orang mai duk minta dekat meja dan sebagainya, kita abang dia kan. Sat lagi ke, macam mana ke. Gitulah abang bagi lelok. Tu saruk marah kat dia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nasi, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar." Rawahu Tirmizi. Orang yang dermawan hampir dengan Allah. Dia dekat, dia dekat dengan Allah. Dia ada depa himpun, baru ni ada saya tengok, depa himpun, dia tak silap dia ada 13 hadis. 13 hadis tu dia cerita orang-orang ataupun manusia yang didoakan oleh malaikat. Manusia yang didoakan oleh malaikat. Hak yang pertama sekali tu apa? Hak tu yang kita dah baca ada hadis tu dulu. Iaitu orang yang pada pagi hari ada 2 malaikat turun, kemudian malaikat yang pertama tu akan doakan kepada orang yang bagi derma tu. Yang bagi derma. Dan malaikat yang kedua mendoakan keburukan pada orang yang tak mau bagi derma, tak mau membelanjakan duit di pagi hari. Tu didoakan oleh malaikat. Jadi kalau kita jenis pemurah, boleh bagi kat orang, alhamdulillah, tiap-tiap hari malaikat akan doa. Pergi semayang subuh tu, ambil duit, dah, habis sudah. Kurang-kurangnya hari tu dah masuk dalam tabung, ada dah kebajikan kita buat pagi tu. Balik rumah, ada makanan sikit apa semua, boleh tabung di atas lantai, burung main makan, pergi. Tak ada masalah, bagi. Makanan kita lebih ke apa semua ada, kita beli sambal kan nak bagi burung makan, bagilah. Benda tu baik supaya kita ada pemurah. Di antara cara nak jadi pemurah, ada satu ulama tu dia tulis lah. Dia kata cara nak, kadang-kadang kita pun tahu kita ni payah nak bagi dekat orang. Jadi antara yang mudah nak bagi ni macam mana? Dia kata kita beli ni lah gula-gula itu, coklat tu beli tu, dia tabuh dalam paket baju. Nampak budak-budak bagi. Untuk latih diri sendiri. Nampak budak-budak bagi. Alah, sebiji coklat tu berapa dia? Beli kalau sebalang tu, lama kan nak habis. Bukan apa, nak latih diri supaya kita boleh duk jadikan diri kita tu sebagai orang yang mudah nak bagi derma. Fikir macam mana pun boleh bagi derma kat orang. Itu yang terbaik. Malaikat kan doa pada kita. Orang yang dermawan hampir dengan Allah, hampir dengan sesama manusia, hampir dengan syurga dan jauh dari neraka. Tu kelebihan dia. Kelebihan dia tu ada 4 itu. Hampir dengan Allah, hampir sesama manusia. Orang sukalah berkawan kan. Sebab dia mudah. Hampir dengan syurga dan jauh dari neraka. Orang yang fakir jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia dan jauh dari syurga, dekat dengan neraka. Itu dia. Tengok itu dah. Orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala dari orang beribadah yang kedekut. Dia hadis sebut dah. Dia tak tahu apa pun tapi dermawan, tak apalah bagi duit. Kadang orang tipu dia, hak minta tu pun kaya-raya, tipu dia bagi duit, terkena itu scammer. Tak apa. Lebih baik daripada orang yang kuat ibadat tapi kedekut. Nak buat keluar duit RM1 bulan tabung pun ketang. Hari Jumaat tu kotak tu lalu lena. Kotak tu lepas jaga. Janganlah lagu tu kan. Kita biar mudah lah. Hadis riwayat Tirmizi. Di dunia ini tidak ada dan tidak akan ada sistem kehidupan yang tidak berhajatkan pergaulan yang baik di antara sesama manusia. Yang ni yang kita nak sebut nanti sebagai madani. Kita tengok takrif daripada Ibn Khaldun. Nanti kita tengok. Untuk menjamin terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan, ia perlu ada rasa kasih sayang dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dari pihak yang berpenghasilan banyak kepada yang sedikit. Seumpamanya kekayaan yang banyak diatur berdasarkan bakat-bakat yang ada pada manusia. Bahagian yang mendapat penghasilan yang banyak akan dapat menyimpan kekayaan.
Sedangkan golongan yang mendapat sedikit akan hidup dalam kekurangan. Inilah yang dikatakan kehidupan. Akan tetapi kesusahan akan menimpa jika manusia hidup tidak saling berhubungan dan masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Tak boleh. Dia manusia ni, dia bila hidup, nanti kita tengok ada depan ni. Bila hidup, dia tak boleh duduk seorang. Dia tak boleh tak berkawan dengan orang. Dia mesti berkawan dengan orang. Itu baru yang kata manusia yang bertamadun. Madani itu maksudnya bertamadun lah. Orang yang bertamadun tu dia macam tu. Tamadun ni dia mai akhlak dulu, dia mai agama tu dulu, baru dia mai kebendaan. Sekali saya terang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan manusia dengan bercampur antara satu dengan yang lain dan menjadikanlah manusia yang berbeza-beza keadaannya itu sebagai ujian terhadap iman setiap orang, dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala membahagi-bahagikan kurnianya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Surah Al-Furqan. Dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain. Ya, Tuhan ciptakan orang lain, dia jadi ujian kepada kita. Ciptakan kita jadi ujian pula kepada orang lain. Kita tengok kulit kita cerah, kita kata kat orang kulit kita gelap. Kita tengok kita suluh cermin, rasa kata kita ni segak, hidung mencung, duk gelak dekat orang dengan hidung peset tu. Itu Tuhan nak uji. Tu benda sikit ya. Supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar menghadapi ujian itu, dan ingatlah adalah Tuhanmu sentiasa melihat akan keadaan makhluk-makhluknya. Manusia tidak akan berjaya dalam sesuatu ujian kecuali apabila hubungan antara satu dengan yang lain kuat. Dia mesti begitu. Dia kena ada manusia dengan manusia ni, dia kena ada saling berhubungan. Ibn Khaldun dia tulis dalam buku dia, Muqaddimah. Buku Ibn Khaldun ni diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dan buku Muqaddimah ni, tajuk buku tu Muqaddimah lah. Bukan Muqaddimah di depan kitab tu, dah. Sebuku tu nama dia Muqaddimah. Buku tu jadi rujukan untuk ilmu sosiologi. Orang yang belajar hal-hal sosiologi tu akan ambil buku tu dan baca. Apa dia kata? Innal insana madaniyun bitab'ihi. Sesungguhnya manusia ciptaan Tuhan, dia itu bertamadun secara semula jadi. Kalau kita biak dia pun, dia akan bertamadun. Tamadun tu maksudnya macam mana? Dia tak boleh duduk seorang. Dia akan cari orang, dia akan berkawan dengan orang. Tu dia. Itu yang pertama tu. Dia kena harap pada orang, orang harap dah. Itu tamadun. Kalau duduk seorang-seorang, itulah orang yang tak bertamadun. Dia kira dia ya dunia dia. Dia tak boleh tu. Wala tumakkinu hayatal munfarid minal bashar. Dia tak boleh hidup berseorangan dalam kalangan manusia. Al-Madinah, kalau kita ambil yang tu, kita ambil perkataan Madani. Kalau sebut Madinah. Madinah ni kalau kita terjemah bandar lah. Bandar ataupun perbandaran disebut itu juga. Mawdi'un ijtima'in nas. Madinah ni, Madinah adalah tempat berhimpunnya manusia. Sebab tu, manusia yang bertamadun, dia hidup berhimpun. Dia bukan duduk dia saja. Dia kena duduk dengan orang. Tengok lagi. Imam Al-Hakim, sahibul Mustadrak, pemilik Mustadrak, hadis Mustadrak. Dia kata apa? Tamaddana ar-rajulu takhluqu bi akhlaqi ahli al-mudun wa intaqala min halatil hushunah wal barbariyah. Seorang lelaki itu menjadi tamadun apabila dia berakhlak dengan akhlak orang-orang yang bertamadun. Kadang-kadang kita tengok orang makan ambil sampah, lepas makan buang gitu je, kita kata apa? Tak bertamadun. Tu bukan dia. Dia kena ada akhlak. Akhlak kena rujuk Islam.
Hak kita duk baca itulah. Orang yang baik dengan orang, bercakap dengan elok, tak buat aniaya dekat orang, jaga kebersihan dan sebagainya. Itu orang yang bertamadun lah. Jadi kalau seorang lelaki yang bertamadun, artinya dia berakhlak. Dia akhlak dulu nah. Lagi saya terang. Wantaqala min halatil hushunah wal barbariyah. Dia pindah daripada keadaan kasar, keadaan buruk, keadaan bodoh wal jahl ila halatiz zarfi wal insi wal ma'rifah. Pindah kepada keadaan kasih sayang dan juga wal ma'rifah dan juga berpengetahuan. Yang tu baru maksud orang tu orang yang bertamadun. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang sengsara atau terbenam dalam kemelaratan. Gitu. Dia berkawan dengan orang semua, dapat jaga semua. Islam telah menetapkan hukum untuk mewujudkan tujuan yang mulia. Di antaranya ialah membangkitkan jiwa supaya membuat kebajikan, suka menolong dan membuat baik terhadap orang lain. Benda tu memang ada. Benda tu ada dalam diri dia. Kalau dia seorang yang beragama, dia seorang yang berakhlak baik, benda tu ada. Bila ada benda tu, barulah orang itu bertamadun. Okey, saya cerita sikit gini. Dia Islam dengan tamadun. Islam dengan tamadun. Sebab tu apabila tingginya pegangan agama Islam, apabila tingginya penghayatan agama Islam, maka tamadun Islam itu kemuncak. Sebab tu zaman dulu, zaman keemasan Islam. Kan memuncak zaman tu. Bila lepas zaman Muawiyah masuk zaman Abbasiyah tu memuncak. Macam-macam. Dari sudut teknologi pun macam-macam yang ada. Saya nak cerita satu teknologi. Dia bukan mikrofon ni dicipta orang. Tak, dia tak cipta mikrofon tu dulu. Tak, dia manusia tu dulu, akhlak tu dulu, mikrofon ni mai kemudian. Tu saya bimbanglah. Benda jenis-jenis kebendaan ni dia akan mai kemudian. Kita tengok. Apabila agama tu dijaga, maka tamadun. Pertama akhlak tu, kemudian yang kedua baru kebendaan. Okey, contoh macam ni. Dulu, masa awal-awal Islam, Nabi buat masjid di Madinah. Masjid dia tak besar mana. Dalam satu kitab yang saya baca, dia 30 kali 100. 30 kali 100. Tak besar mana lah. 30 kali 100. Kan besar mana pun. Tapi makin lama makin besar. Nabi masa nak baca khutbah, naik atas batang tamar, diri atas tu Nabi baca. Tapi bila makin lama orang Islam makin banyak, mereka pun penaiklah mimbar. Sebab orang belakang dah tak boleh nampak Nabi. Buatlah 3 anak tangga. Buatlah mimbar tu 3 anak tangga. Jadi Nabi pun naik atas tu. Adalah cerita batang tamar tu dilempak keluar. Lepas tu ada dengar bunyi menangis apa semua. Tak apalah. Itu cerita tu nanti kemudian. Okey, itu dia sudut tu. Mai mana 3 mimbar 3 anak tangga ni? Mai kemudian lah. Bila ada orang Islam ramai. Makin lama makin ramai, maka ramai dah. Okey. Jadi berubah. Kemudian makin lama makin ramai. Islam tersebar luas. Mai masuk zaman Umar ni tersebar luas. Sampai pergi belah Afrika, naik nak langkah pergi ke Turki, Cyprus apa semua tu. Kemudian mai zaman Osman, masuk zaman Khalifah dan sebagainya. Jadi bila dah lama tu, bila dah lama, jadi masa tu mikrofon bukan ada. Jadi bila mai hari Jumaat, khatib nak baca khutbah, orang ramai macam mana nak dengar? Lah ni pun kalau kena khatib tua tak larat dah pasal. Kalau hari Jumaat, cuba hari Jumaat tu elektrik padam, tak ada mikrofon. Jenuh dia tempik atas mimbar tu. Kan? Dia gitu. Tapi dalam Islam tu dia memang tu saya nak cerita. Dia agama, akhlak. Lepas tu baru dia mai kebendaan. Tu yang ada masjid ni, macam masjid kita ni lah ni. Tu masjid yang ada, dia ada kubah. Yang ni saya jumpa dengan, masa tu duduk mengaji, ada student Malaysia lah. Jadi kawan lah. Mereka tu mai daripada England, mereka ni ambil architecture, ambil engineering semua. Mereka dah buat kajian, mai ke Mesir. Masa tu saya duduk di Mesir, mereka buat kajian tentang kubah ni lah. Mereka lah cerita. Mereka cerita benda tu, mereka buat kajian dan semuanya. Mereka cerita, kubah ni wujud bila orang ramai.
Sebab tu bila kubah ni wujud, tengok tu yang kata benda tu dia akan mai, tak usah bimbang. Tapi jangan kita nak dahulukan kebendaan, material. Kita kena dahulukan akhlak dulu. Akhlak dengan agama dulu. Kebendaan ni akan ikut mai. Kalau kita tumpu benda dulu, akhlak tak ada, agama tak ada, rosak. Benda tu rosak. Okey. Jadi dia kata, orang-orang Islam yang cerdik pandai, arkitek ni, dia buat dom, dia buat kubah tu lah. Bila dia buat kubah, kalau kita perhatilah masjid-masjid lama dulu, dia punya mimbar duduk betul bawah kubah. Tepi dia duduk tu. Jadi bila khatib naik baca khutbah, dia baca, orang semua dengar. Sebab kubah tu besar. Jadi semua orang boleh dengar. Dia tak payah tempik kuat. Boleh dengar. Dia kata benda tu. Dia mainlah, dia akal dia ada lah dia nak buat macam mana. Ada, dia pergi di Pakistan. Dia cerita dia pergi di Pakistan. Ada satu masjid tu dia tak besar. Tapi dia buat bumbung dia tu melengkung. Dia kata kita duduk ujung ni, ujung belah tepi ni, kalau kita tepuk tangan, orang ujung sana pun boleh dengar. Tu dia. Jadi apatah lagi kalau suara. Tak payah pakai mikrofon, tak payah pakai apa. Dia buat kajian dia buat itu. Okey. Jadi tu nak cerita kebendaan tu dia akan main. Kemudian daripada tiga anak tangga mimbar tu makin lama makin tinggi. Kemudian mailah dengan pembesar suara dan sebagainya, ada apa semua tu lagi. Benda tu dia akan ikut. Kita tak usah kita nak ligan, nak kejang pada kebendaan tu, material tu. Dak, kita jaga agama dan kita jaga akhlak ni dulu. Bila kita jaga benda ni, dia akan mai. Benda-benda lain akan mai jadi elok. Itu baru dia katakan tamadun. Sebab tu Ibn Khaldun kata apa? Kalaulah negara tu moden, dia ada semua alat-alat yang canggih, tapi dia tidak ada akhlak, maka negara tu tak tamadun. Macam yang berlaku pada Eropah lah dulu ni. Dia semua alat boleh kata ada, tapi tak ada tamadun. Bunuh orang, hina orang perempuan. Gitu kan. Dia buat benda tu. Sebab tu depa tu tak ada tamadun. Okey. Kita ambil satu ayat Quran, lepas tu nanti kita berhenti untuk azan Isyak. Jika sifat derma menjadi amalan dalam masyarakat, maka hasilnya bukan hanya orang-orang lemah dan miskin sahaja yang mendapat hasilnya. Tetapi hasil itu akan kembali kepada orang yang telah mengeluarkan hartanya dan jiwanya akan tenteram. Kita yang berkeluar harta, kita pun rasa seronok. Jiwa kita pun tenteram. Mereka itu akan dikasihi orang. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang bertabiat demikian. Kamu diseru supaya menderma dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah. Maka ada di antara kamu yang berlaku bakhil. Padahal siapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya dia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Dan ingatlah, Allah Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun. Sedangkan kamu semua orang-orang miskin yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala hal. Ya. Kita tak bagi derma, kita tak berkeluar duit pun, ada terjejas ke Tuhan? Tak ada. Kita yang terjejas. Allah tak ada masalah apa. Kalau kita bagi pun derma gitu banyak kali pun, Allah terjejas ke? Tak, dia tak ada apa masalah. Sebab tu kita jangan bakhil. Harta ni, apa duit, ringgit, apa semua rezeki itu di tangan Allah. Jadi untuk malam ni cukup dulu. InsyaAllah kita akan sambung di bulan akan datang. Dia ada cerita. Dia ada cerita, depan tu ada hadis yang panjang. Dia ada cerita. Nanti kalau kita ambil malam ni tak ada habis yang tu. Nanti kita sambung pada bulan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.